Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita tengok pula kitab yang kedua kita ni. Tebal kitab kita ni, ya? Kitab dipanggil Fiqhus Sunnah lil Imam Asy-Syafi'i. Fiqh Sunnah oleh Imam Asy-Syafi'i. Asal nama kitab ni iaitu Matan Abi Suja'. Dia panggil Matan Abi Suja'. Matan Ghayatut Taqrib. Matan Ghayatut Taqrib. Kalau kita buka musnad dua roman tu, judul buku Fiqhus Sunnah. Asal dia, nama dia Matan Al-Ghayah At-Taqrib. Ghayatut Taqrib, iaitu ghayah itu tujuan, takrib itu mendekatkan, iaitu mendekatkan kita kepada tujuan. Tujuan kita nak faham fiqh, dia kata, nak faham hukum. Jadi sebab tu dalam kitab ni sebenarnya asalnya dia bagi hukum je, dia tak bagi dalil pun. Ini kitab Syafi'i yang asas. Asalnya kitab tu ditulis oleh Al-Qadi Abu Suja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Orang panggil Matan Abi Suja', sehingga famous lah di kalangan para pelajar. Dia panggil Matan Abi Suja'. Tapi kemudian Syekh Mustafa Dib Al-Bugha tu, Syekh Mustafa Bugha tu hidup lagi rasanya, hafizahullah. Dia tambahkan dalil dalam kitab ni supaya bila kita belajar mazhab Syafi'i, kita kenal dalil hujah. Dalil tu apa? Dalil tu hujah. Macam contohnya kita kata, kenapalah kita kata air laut tu boleh ambil wuduk, sedangkan masin. Tapi kalau kat rumah kita ambil air, kita letak garam banyak-banyak, kita boleh ambil wuduk tak dengan air tu? Tak boleh pula. Kenapa air laut tu masin boleh, kat rumah kita letak garam satu bekas tu dalam air, tak boleh ambil pula air tu? Kenapa? Sedangkan dua-dua masin. Ada dalilnya, ada hujahnya. Jadi kat sini, apa nama dia, Syekh Mustafa Bugha pun letaklah dalil. Lalu dia letaklah At-Tadhhib fi adillati, dalam meletakkan dalil Matan Ghayatut Taqrib. Darul Fikir Beirut, Lubnan. Bukan Saudi, ya. Orang kata buku ni Saudi punya lah, benda punya lah. Tak, ini Lubnan punya. Dan diterjemahkan oleh bawah tu Dr. Muhammad Fauzi bin Yusuf, Ustaz Muhammad Sabri Sahrir. Okey, faham ya? Ini kitab yang kita nak mengaji ni, InsyaAllah. Kita tengok pula salam penerbit tu, sebab ada cerita pasal Syafi'i. Bagus, Segala sanjung dan puji hanya milik Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi hamba-hamba yang beriman. Selawat dan salam semoga sentiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh kaum muslimin, dan mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Amin. Tidak dinafikan bahawa Imam Syafi'i adalah seorang ulama terkemuka yang namanya sudah termasyhur di seluruh wilayah Islam sejak zaman kemunculannya sehingga detik ini. Peletak batu pertama ilmu usul fiqh. Jadi Imam Syafi'i inilah yang letakkan ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh tu apa? Ilmu meletakkan kaedah macam mana nak keluarkan hukum dari Quran dan Sunnah. Bila Allah Ta'ala kata contohnya, kulu washrabu, ayat lain dulu. Allah Ta'ala kata wa aqimus salah, dirikanlah salat. Wajib. Maksud dirikan tu sunat ke wajib? Kaedah dia kena tahu. Itu arahan kan? Dirikanlah salat, arahan. Sunat ke wajib? Tapi dalam Quran juga Allah Ta'ala bagi arahan, makanlah dan minumlah, dan janganlah kamu membazir. Jadi apa hukum makan? Makan wajib ke? Arahan juga. Apa itu, kenapa arahan tu wajib, solat wajib, makan tak wajib? Dah confused. Kan macam mana ulama buat? Ada kaedah-kaedah ada tu. Ini dah ada panggil ilmu usul fiqh. Imam Syafi'i yang letakkan. Okey. Jadi sebab tu Imam Syafi'i ini hebat. Dia orang pertama letakkan ilmu usul fiqh. Kemudian apa jadi? Sekaligus salah satu imam mazhab yang paling masyhur, imam mazhab. Ini berkenaan dengan mazhab lah. Mazhab ni apa dia? Mazhab ni apa? Kita ni mazhab Syafi'i. Mazhab tu apa? Saya tanya macam-macam belakang lah. Mazhab tu apa? Kakak macam-macam. Mazhab tu apa? Golongan, kurang tepat 20 makkah je, 20%.
Ha? Apa dia? Pegangan tu up sikit 50%. Tapi bukan 100 juga. Okey, mazhab maksudnya apa? Mazhab ini kita ikut jalan dia ditempuhi oleh seorang tu. Tu mazhaba ilaih. Itu bukan zahaba tu, mazhab. Tempat dia pergi. Macam mana kaedah dia pegang. Apa kaedah yang dia pegang? Fahaman dia. Tapi mazhab tapi tanya situ dulu. Mazhab ni apa dia? Mazhab ni macam mana Imam Syafi'i faham Quran dan Sunnah tu. Jadi kita ikut Imam Syafi'i punya cara fahaman. Itu panggil mazhab. Metodologi. Kaedah. Dan setiap mazhab tu dia ada kaedah dia sendiri. Kaedah dalam nak fahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa beza mazhab dengan manhaj? Manhaj metodologi memahami agama dengan luas. Mazhab dalam fiqh. Fiqh. Ya. Jadi kita kata, bila kita faham ni, jadi kita sebenarnya orang kata dia ikut mazhab Syafi'i. Maksudnya dia ikut macam mana cara Imam Syafi'i faham Al-Quran dan Sunnah. Sebab apa kita kena ikut dia? Sebab kita tak mampu nak faham Quran dan Sunnah. Sebab kita tak mampu nak faham Quran dan Sunnah. Boleh tak kita ambil Quran dengan hadis, kumpul dengan kitab, cerita pasal solat? Oh, tak mampu kita. Baca satu muka surat dah ngantuk dah. Nak buka lah Quran apa semua, nak buat kajian, tak boleh, tak mampu. Kita tak ada bahasa Arab, tak ada nahwu, tak ada apa, fiqh pun tak ada ilmu, tak mampu nak keluarkan hukum. Jadi kita terpaksa pegang satu ulama' yang mengeluarkan hukum-hukum tersebut. Sebab itulah ulama' kata wajib pegang mazhab bagi orang yang awam. Orang awam wajib pegang mazhab. Macam mana nak keluarkan Quran dan Sunnah tu? Jadi macam Kasih Ahmad nak buat pada sendiri tu. Sembahyang 3 waktu je. Sebab Al-Quran kata ada 3 waktu je, pagi, petang dan malam. Dan dia tak faham ayat Quran ni ada sebut 5. Solat talbah dalam Quran sebut berdiri, rukuk, sujud. Warka'u ma'arakin wa sujud. Tak ada i'tidal, tak ada duduk. Jadi kata sembahyang dia berdiri, rukuk, sujud je. Masa saya mengaji dulu, kami buat tesis pasal anti hadis ni, memang disebut dalam website dia sendiri. Berdiri, rukuk dan sujud. Baca apa-apa boleh, tak seperti baca Fatihah. Sebab Al-Quran tak sebut baca Fatihah. Faham tak? Ini masalah orang yang dia tak ada ilmu alat yang cukup. Dia terus nak keluarkan fatwa-fatwa dia masing-masing. Ini kita kata, sebab itulah kita berhajat kepada mazhab. Mazhab lah, mazhab lah yang dah korekkan, yang benda yang payah-payah dikeluarkan. Ini dia. Ini hukum air. Tapi satu benda kena ingat pula, kita tak wajib berpegang pada suatu mazhab yang tertentu. Ini masalah kita kena ingat. Kita tak dilahirkan, lahir je dia cop dah pum Syafi'i, pum dekat kita punya IC tu Syafi'i. Jadi kalau tak ikut Syafi'i je kira sesat. Ni tak boleh. Sebab kita disuruh ikut ulama', tapi kita tak kata diwajibkan mesti ikut suatu ulama'. Ini kena ingat. Sebab mazhab ni ialah macam mana ulama' tu faham. Dan kita kena mahu, kita kena tahu bahawa bukan ulama' maksum tak? Ulama' maksum tak? Maksum tu maksudnya apa? Suci kesalahan. Pasti ada ulama' yang pendapatnya kurang tepat berbanding suatu ulama' yang lain. Jadi kalau kita mengambil pendapat yang lebih tepat dengan dalil dalam Quran dan Sunnah tadi, patah balik yang mula tadi kita bincang Quran dan Sunnah, maka itulah yang lebih baik. Namun kalau dia nak tetap juga dalam mazhab dia, kita kata terpulanglah kat dia. Dia masih lagi berada di atas jalan yang betul lah, landasan yang betul. Cuma tak boleh kita fanatik mazhab. Dia kata mazhab Syafi'i lah yang paling betul dalam dunia ni. Ni kata-kata tak betul ni. Siapa mazhab lain tak betul. Dekat Malaysia Syafi'i je betul, yang lain tak betul. Dekat Malaysia ahli sunnah ni Syafi'i je. Mana boleh kata macam tu? Ya, itu kena faham. Sebab itu masalah fiqah, iaitu kita ni tak wajib ikut sesuatu mazhab, tak boleh keluar langsung, tak boleh. Kalau tidak, tuan-tuan semua bayar zakat, tak boleh bayar zakat pakai duit. Kena bayar zakat pakai beras. Dalam Syafi'i kata tak sah bayar zakat pakai zakat fitrah. Bayar pakai duit tak sah.
Habis tu selama ni bayar pakai duit ni mana ustaz? Mazhab apa? Mazhab Hanafi. Jika Syafi'i jual beli mesti sebut aku jual, aku beli, kena sebut, wajib sebut. Kita pergi Tesco ada tak kita kata kat cashier tu saya jual dia, saya beli dia, tak sebut pun. Dapat resit terus belah je. Mana orang kafir. Saya beli sebab tu dekat kampung. Kalau kampung-kampung Cina-Cina yang lalu tu dia kata saya jual lah. Oh dia pun faham mazhab Syafi'i ya. Dia pun faham mazhab Syafi'i juga macam tu. Orang kampung kan kat bidor pun saya jual saya beli dia faham. Tapi kita kata macam mana boleh tak pakai ni? Sebab mazhab-mazhab yang lain kata asalkan ada redha padanya, dia dah ambil resit, dah ada apa semua, dah sign apa kad kredit apa semua tu, maksudnya kira redha lah tu. Baik yang taradhi dia panggil, cara ada keredaan. Sebab Allah Ta'ala kata jangan kamu makan harta antara kamu, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang kata maka harta antara kamu cara yang batil. Maksudnya kalau cara yang dah redha, walaupun tak sebut aku terima, aku bayar apa semua, maka itu dah sah. Tapi bukan mazhab Syafi'i itu sebenarnya. Dan banyak lagi lah masalah yang kita akan tengok dalam masalah ni. Sebenarnya kita dah keluar, kita ambil pendapat yang lebih kuat dan praktikal diamalkan. Maknanya kita boleh ambil campuran daripada mazhab-mazhab mana kalau kita rasa yakin. Kalau yakin dengan dalilnya, hujahnya. Bukan ambil yang paling senang. Masalah anjing ambil Hanafi lah. Anjing boleh ambil anjing. Masalah macam ni contohnya dalam mazhab Maliki kata tak wajib ada wali tau. Menikah tak wajib ada wali, saksi. Mazhab Maliki tak wajib ada saksi. Asal nikah menjadi. Lepas tu kalau orang kat Tunisia apa semua, dia kata aku nikah dengan kau, okey aku terima dah. Tak payah macam kita soh apa semua ni. Okey, mazhab Hanafi pula nikah tak payah wali. Kalau perempuan tu dah redha, dia boleh nikah lah, tak perlu minta izin wali dia. Kata cantik, aku gabungkan hamba Hanafi dengan Maliki. Tak payah saksi, tak payah wali. Cantik. Dia kata, jom awetku, jom kita kahwin. Tak apa nak kena saksi, tak payah, kita pakai mazhab Maliki. Apa nak kena wali, tak payah, kita pakai mazhab Hanafi. Kita buat hybrid. Tak boleh. Ini tak boleh. Maksudnya apa? Kita boleh ambil pendapat mazhab lain yang lebih kuat dalam satu isu, tapi bukannya ambil yang paling senang dalam setiap mazhab kita kumpulkan. Ini kata ulama, kalau siapa buat macam ni, dia zindik dia. Zindik maksudnya orang yang teruk perangai macam hampir nifak munafik akbar, munafik besar. Sebab apa? Dia ambil yang mudah setiap mazhab dia kumpulkan. Ini tak boleh. Bukan kita kumpulkan yang paling mudah, kita ambil yang mana paling dekat dengan dalil Quran dan sunnah. Nanti kita akan tengok nanti dalam masalah babnya. Seperti contohnya air musyammas, air matahari, air kena matahari. Itu kita akan bincangkan bismillah ta'ala. Jadi sebab apa timbulnya mazhab ni? Sebab masa tu setiap ulama ni dikaji dan dia keluarkan dia punya school of thought. Jadi anak murid dia mengaji. Bila anak murid dia mengaji, anak murid dia sebarkan pula. Akhirnya tersebar itu ya jadi mazhab. Sedangkan mazhab ni bukan 4 je, berlambat-lambat lagi. Tapi sebab diorang yang lain-lain tu tak ada anak murid. Anak murid tak ramai, tak sebarkan. Anak murid tak serajin murid-muridnya imam yang 4 ni. Akhirnya yang tersebar tu 4 lah. Dan ada banyak lagi yang lain. Kalau kita buka kitab fiqh, mazhab Abu Thawr, mazhab Sufyan Al-Thawri, mazhab Syu'bah, mazhab Sufyan bin Uyainah, macam-macam mazhab yang lain. Banyak lagi mazhab-mazhab yang kita tak dengar. Hasan Al-Basri. Tapi sebagai anak murid dia tak terkenal, maka kita tak nampak melainkan mazhab Syafi'i je. Itu masalah kita ni. Okey, faham ya? Itu kita kata perkembangan. Ini secara ringkaslah, cerita panjang. Sebab pada zaman Nabi tu mana ada mazhab. Pak Nabi yang sumber hukum. Lepas tu para sahabat, orang rujuk sebagian sahabat. Masa tu dah ada rujuk sahabat-sahabat tu semua. Dah ada sahabat A, sahabat B. Dah ada perbezaan pendapat tu. Perbezaan pendapat tu mesti ada. Sebab manusia ni ilmu dia berbeza, kefahaman berbeza, latar belakang berbeza, suasana berbeza. Bila perbezaan-perbezaan ini menyebabkan perbezaannya cara mereka mengeluarkan hukum. Bila cara beza keluar cara hukum, maka kita akan dapatlah perbezaan. Kenapa mazhab Hambali kita macam ni, kenapa mazhab Syafi'i kita macam ni.
Nanti kita akan tengok melalui pembacaan kita kitab ni, insya-Allah bi'idznillah taala. Cuma apa kesimpulan yang saya cerita dari 5 minit tadi, iaitu bahawa kita ni kena hormat setiap pendapat jikanya berasal daripada Quran dan sunnah, dan ada sandaran daripada ulama-ulama kita yang muktabar, ulama kita yang dipercayai. Bukan semua pendapat. Kasih Ahmad pun pendapat juga. Kita tak ambil pendapat dia, kita buang jauh-jauh. Kita pijak pendapat dia, kita buang tong sampah. Sebab dia bukan pendapat ulama. Kalau ulama kita macam Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan lain-lain, itu kita kena hormat. Walaupun mungkin kita ambil satu pendapat, tapi kita kena iktiraf juga. Itu juga ada dasarnya daripada ulama-ulama kita. Betul lah, ini ulama kita dahulu dalam masalah fiqh, diorang tak pernah bergaduh. Masalah fiqh tak pernah bergaduh ulama-ulama kita. Dia mungkin boleh beza pendapat tapi tak bergaduh. Dia tak kata kau ni, kau ada kunut sesat kau. Kau tak baca kunut sesat kau tak baca kunut. Tak pernah ulama kita kata tak baca kunut sesat lah. Pergi tempat ni tak baca bismillah, imam tak baca bismillah kuat, ui tak sah. Bila masa pula ni? Ni orang kita macam tu. Dia tak reti sebab dia tak mengaji. Jadi bila imam tu kata dia baca bismillah, tak baca bismillah, Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, ui tak baca bismillah, ui tak sah, mufaraqah. Tak reti hukum. Begitu juga kalau orang tak baca doa kunut tu, ni mana datang mazhab tak baca doa kunut ni, sesat ni. Itu yang bila pergi Mekah tu kata, jangan ikut imam ni tak baca doa kunut. Jadi kita baca doa kunut sendiri. Dia masa nak baca, imam tak angkat, baca kunut pendek. Ada kunut pendek, kunut panjang tu. Kan sami Allahu liman hamidah. Imam tu dia tunggu lama sebab dia bagi peluang kat kita baca doa kunut. Pandai-pandai pula dia kata. Imam tu berlama sebab dia baca doa i'tidal panjang. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu baca panjang. Mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ahlus tsana'i wal majid. Baca doa yang panjang. Bukan dia bagi peluang kita baca doa kunut. Kita ni pandai-pandai, kita pandai-pandai tu. Ala kulli hal tak boleh. Ni kata tadi kita hormat pendapat yang lain. Dalam keadaan tak boleh kita nak memaksa orang ikut mazhab tertentu, dan juga tak boleh paksa orang untuk kata mazhab lain tu salah, tak betul. Kita kata ni lebih tepat, tapi nak kata engkau ni salah, menyimpang daripada kebenaran, tak boleh kata macam tu. Sebab ini masalah fiqh, hukum hakam. Adapun dalam masalah akidah, tak ada perbezaan di antara ahli sunnah. Semua sama, Maliki, Syafi'i, Hanbali, semua sama. Siapa yang terkeluar daripada mereka, maka itulah golongan yang sesat. Dan seperti kita baca dalam buku 1 tadi, hendaklah kami ikut jalan Nabi dan jalan Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, kita buka lah buku fiqh, masuk terus lah. Kita tak ada masa ni. Okey, buka musnad 2, taharah, bersuci. Sudah langgar adab adab buku, kita baca muka kandungan. Kandungan ni kita urut XI musnad 11 juga. Ya, kita akan baca bukan dengan taharah, bersuci. Kemudian kita akan masuk bab solat, kita akan masuk bab zakat, puasa, haji. Lepas tu warisan dan wasiat. Ni penting ni, warisan dan wasiat tu. Nikah tu untuk anak muda ni mungkin relevan lagi lah. Jual beli dan jenis-jenis muamalat, jual beli macam mana. Kita pergi pasar, macam-macam jenis orang jual. Kita tak tahu pun adakah jual beli itu halal sebenarnya. Macam bisnes. Jual bisnes internet, tak internet, bayar dulu, bayar kemudian, bayar sikit-sikit, pinjam dulu, sewa dulu. Halal ke ni? Sewa beli, macam mana tu? Kita akan belajar hukum jenayah pula. Ni hudud. Jihad kita kena hudud tu macam mana? Adakah setiap orang yang mencuri tu kena potong tangan? Jadi orang kata siapa nak makan sup, maka pergi kat negeri sekian-sekian, sup tangan. Dia kata kalau semua orang mencuri potong tangan, habis orang Islam ni lemah lah. Tak ada pekerjaan nanti sebab semua tak ada tangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adakah semua orang mencuri? Yang kedua, adakah semua jenis curian yang kena potong tangan? Yang ketiga, nak sabit dengan potong tangan tu macam mana? Bukan tu, orang tak faham masalah ni, main cakap je. Jihad pula, kena faham hukum jihad. Apa benda yang kita kena ada. Ini dah nak pegang pun nak belajar hukum jihad. Mana sempat dah. Nak buka kitab tak sempat. Tu ulama kata belajar hukum jihad sebelum berlakunya peperangan.
Ya, kena binatang buruan. Ini kita sebut tadi. Bab-bab jangan jadikan binatang itu sebagai ni, hukum berlumba dan memanah, sumpah dan nazar, hukum pengadilan dan kesaksian. Apa saksi mana yang boleh pakai? Hukum memerdekakan hamba sahaya. Ini hamba nanti kita akan majlis insya-Allah biiznillah taala. Taharah, bersuci. Taharah maksudnya bersuci. Dia berkaitan tuhur. Tahur. Taharah maksudnya suci. Suci apa ni? Bila kita kata masuk hukum bersuci, iaitu menyucikan diri daripada perkara yang menghalang kita daripada solat. Itu maksudnya. Bila kita kata hukum bersuci, menghalang badan, membersihkan badan dari perkara yang menghalang kita daripada solat. Itu maksud bersuci. Sekali saya ulang, iaitu menghilangkan perkara yang boleh menghalang kita daripada solat. Dan perkara yang halang kita dari solat ni ada dua. Sama ada hadas ataupun najis. Jadi taharah maksudnya apa? Sucikan diri daripada perkara yang halang kita solat. Maksudnya kita buang perkara yang halang kita solat. Jadi apa benda yang halang kita solat tu? Ada dua. Satu hadas, satu najis. Hadas tu apa? Hadas tu apa? Hadas tu perkara yang halang kita daripada solat lah. Hadas tu ialah perkara yang halang kita daripada solat. Sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. Dan yang bahagian kedua yang halang kita daripada solat ialah najis. Jadi kita belajar suci nanti macam mana kita cara nak mengangkat hadas tu. Kita bila kita niat kita apa? Saja aku mengangkat hadas kecil. Ingat tak? Nawaitu raf'al hadas. Masa saya kecil, kenapa? Apa yang aku angkat ni? Aku angkat hadas. Angkat apa? Angkat hadas. Angkat hadas. Hadas tu benda. Betul tak? Masa kita kecil-kecil niat kan, nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Saja aku angkat. Adakah aku angkat air ni? Aku angkat hadas. Masa saya kecil, saya tak pernah faham. Saya main hafal je. Saya tuan-tuan pun sama juga, lebih kurang saya kan? Betul tak? Tapi dah belajar rupanya angkat maksudnya kita lift up. Maksudnya kita angkat, maksudnya kita buang. Kita angkat yang kita buang, maksudnya dah tak ada dah hadas tadi. Mana kita dah boleh solat. Jadi macam kita angkat halangan, nak pergi, kita angkat halangan tu letak tepi. Mana kita boleh jalan, betul tak? Itu maksudnya saya mengangkat hadas. Dah boleh faham dah niat kita. Selama ni berpuluh tahun niat kan. Itulah dia. Jadi taharah ni kalau kita bincang, ulama bincang panjang lah. Dia kata taharah ni ada terbagi kepada dua. Satu taharah luaran, satu taharah dalaman. Macam mana Allah Ta'ala suruh kita bersihkan kita punya fizikal, begitulah Allah Ta'ala nak bersihkan kita punya jiwa. Maka binasalah, rugilah orang yang bersihkan badannya tapi tidak membersihkan jiwanya. Lepas tu nanti ada satu lagi ilmu yang penting, iaitu dia panggil ilmu tazkiyatun nafs, ilmu membersihkan jiwa. Iaitu membersihkan apa? Ilmu hati dia panggil. Ilmu yang jauhkan kita daripada hasad, dengki, apa semua tu. InsyaAllah dah selesai masalah dua akidah dengan ni, kita akan belajar pula ilmu-ilmu pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa juga perlu. Kadang-kadang orang ada ilmu tapi jiwa dia keras, jiwa dia sombong, hasad, tak nak betul-betul ansur, dengki, apa lagi, macam-macam lah, cintakan dunia, tamak. Ini semua penyakit hati. Tapi itu insyaAllah kita akan belajar insyaAllah kemudian. Tapi kita kata yang kita akan belajar ni ialah pembersihan fizikal kita. Jadi pembersihan fizikal ni dua lah. Satu bersihkan daripada hadas, yang kedua bersihkan daripada najis. Okey, bila kita bincang bab hadas, mesti kita bincang alat untuk mengangkat hadas tadi, alat untuk menghilangkan najis tadi. Sebab itulah dimulakan dengan bab air. Jadi air yang boleh digunakan untuk bersuci itu apa? Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7 jenis. Jadi kita laju dah biasa mengaji dah bab ni. Iaitu air hujan, air laut, air sungai, air telaga, air mata air, air ais dan air embun. Air pipe ustaz? Soalan. Itu
Kita mengaji dulu. Ini habis tu start iPad. iPad tu air sungai lah. Kita kata iPad tu ambil daripada air sungai. Daripada 7 jenis air tersebut dapat diringkaskan menjadi setiap air memancar dari tanah atau turun dari langit, semuanya boleh pakai. Salji daripada langit, hujan daripada langit, bawah air sungai, air mata air, air telaga, air perigi, dari udara, embun. Jadi apa yang memancar dan apa yang turun, itu boleh digunakan untuk bersuci. Boleh. Apa ayat Quran? Allah Ta'ala dalil. Ni kita nak ni dalil ni. Allah Ta'ala kata wa yunazzilu alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Nampak tak? Hujan boleh pakai. Ustaz, hujan asid macam mana? Ustaz mas sekali dengan hujan asid boleh pakai tak? Kita kata boleh pakai. Tunggulah asid tu hilang kejap, lepas tu pakailah. Hujan mula-mula tu kalau takut nak pakai, tapi sebenarnya daripada awal-awal lagi pun dah boleh pakai dah. Kecuali lah kalau asid tu teruk sangat sampai turun dah jadi color merah, color hijau, color kuning, itu bolehlah kita kata tunggu doktor cek dulu air tu boleh pakai ke tak boleh pakai. Tapi asalnya yang turun dari langit semua boleh. Walaupun kita kata bau, hujan yang mula-mula turun kan bau dia lain macam sikit kan, boleh pakai, tak ada masalah. Hujan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berkenaan dengan air laut pula ya. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi, ia berkata, seorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, kami berlayar di laut dan hanya membawa sedikit bekalan air. Apabila kami memakainya untuk berwuduk, maka kami akan kehausan, sebab air laut tak boleh minum. Apakah kami boleh berwuduk dengan air laut? Rasul menjawab, SAW menjawab, huwa at-tahur ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu suci, menyucikan, dan bangkai binatangnya halal dimakan. Nampak tak? Apa jadi laut boleh pakai tak untuk wuduk? Boleh. Dalil ni Nabi kata air laut tu boleh pakai. Walaupun masin macam mana pun boleh pakai. Jadi kalau kita tepi laut, ambil wuduk kat tepi laut pun boleh. Laut mati pun boleh. Sebab ada hadis masa sahabat berjalan sah. Itu karahah, bukan haram, makruh. Ya, sama juga masa ketika Nabi pergi dekat tempat Bani Syuaib, Nabi Syuaib tu kan, kalau kita sekarang ni apa kat Saudi orang pergi lagi kan, Nabi kata cepat kalau pergi lalu, jangan lalu, di tempat orang diazab. Dari segi hukumnya sah, tapi kita kata makruh sebab itu tempat orang diazab. Tapi laut mati tu bukan semua bahagian laut mati, tak salah saya, bukan keseluruhan laut mati tu, sebagian-bagian tempat sahaja yang dikatakan tempat kaum tu diazab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dari segi hukum air itu sah, boleh pakai. Air itu boleh pakai. Yang kedua, Nabi kata air itu menyucikan dan bangkai binatangnya halal dimakan. Apa maksud bangkai binatangnya halal dimakan? Maksudnya binatang laut ni kalau mati tak sembelih, kita boleh makan. Itu maksud bangkai. Bangkai itu binatang yang tak disembelih dengan cara Islam. Begitu sotong nak sembelih macam mana? Jadi sotong tu bangkai tak? Bangkai halal. Dugong boleh makan tak dugong? Dugong boleh. Macam ikan paus mati pun. Ikan paus mati kau buang terdampar tepi jalan, tepi laut, tepi pantai. Tepi jalan pula. Jalan-jalan tu tepi laut. Okay, boleh lah tu. Terdampar. Jadi boleh tak? Boleh. Itu berlaku. Yes. Selagi sebab tu kita makanan ni dua, satu halal, satu tayyib. Tayyiban, baik. Halal satu tayyib. Tayyib tu untuk kesihatan kita. Jadi contoh yang berlaku dalam zaman sahabat Nabi, pernah sebagian sahabat pergi ke tepi laut, jumpa ikan besar. Dia kata sampai kami makan berbulan-bulan tak habis. Boleh. Tak ada masalah. Jadi halal apa di dalamnya, dugong ke, apa ke, ular ke, ular laut ke, selagi tak ada beracun. Buaya laut ke, boleh, asalkan laut. Dua alam tak boleh. Dua alam tu kita masuk bincangan nanti insya-Allah. Sungai pun datang dalam sungai juga, ulama kata semua boleh dalam laut dan sungai. Sebab itulah, cuma dalam mazhab Syafi'i, sebagian ulama mazhab Syafi'i dia kata ada binatang dua alam.
maka tak boleh kata dia binatang laut. Sebab binatang laut ni kalau dia keluar daripada laut, dia mati. Sebab tu dia kata ada binatang dua alam tak termasuk dalam dalil yang Nabi sebut ni. Nampak tak? Nabi kata apa? Yang binatang dan bangkainya halal. Sekarang ni ada binatang yang boleh hidup kat laut, boleh hidup kat darat. Jadi dia bukan binatang laut 100% dah. Dia dah campur binatang laut dan darat. Oleh itu dia kata tak termasuk dalam dalil tadi. Ada sebagian ulama pula dia dapat lain. Tak, dia masih lagi dia ambil binatang laut. Sebab dia hidup darat bukan selama-lamanya. Dia singgah saja. Sebab tu mazhab Hanbali dia kata buaya boleh makan. Sebab tu lah guru saya kata dulu, dia kata, "Syekh, kalaulah kau beri fatwa ni kat Malaysia, habis aku kena pukul," dia kata. Buaya boleh makan. Tapi dalam mazhab Hanbali kata boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti kita akan tengok nanti masalah ni insya-Allah. Tapi kesimpulannya, boleh ke tak boleh ni Ustaz? Kalau saya ambil dalil umum, boleh. Selagi binatang tu tempat hidupnya di dalam laut dan sungai, maka dia boleh dekat sini. Jadi tanya saya, buaya boleh makan tak? Saya kata buaya boleh makan. Kalau orang tanya, "Ustaz, banyak benda lain lagi nak makan buaya juga." Kalau soalan tadi biasa kena. Saya kata, kalau dah tak ada makanan lain, buaya je tinggal. Boleh makan tak? Itu cerita dia. Cerita dia boleh makan tak boleh makan. Kata, "Ustaz, geli lah. Geli tu nombor 2. Geli tak payah makan." Macam kita kata orang bukan Islam kan, dia sediakan makanan ayam tu halal, cara dia masak semua gitu. Geli lah Ustaz. Kita halal. Geli tu nombor 2. Geli bukan dalil. Tidak menjadikan benda tu haram sebabkan geli. Tak. Dia kan mazhab Melayu. Mazhab Melayu kata kalau kau geli haram dah, jatuh haram. Mana boleh. Tak ada kaedah ni, tak ada. Sama juga kaedah kesian tu. Kalau kesian, kau sembelih ayam, kau kesian kat ayam tu, tak boleh makan dah tau. Itu mazhab Melayu. Itu bukan mazhab fiqah. Itu mazhab Melayu tak? Mazhab Melayu bila sembelih kan, jangan kesian. Kalau kau kesian, kau tak boleh makan. Maksud tu bila korban kata jangan kesian. Kata kesian lembu tu kata jangan kesian kata. Inna lillahi wa inna raji'un. Sambung lagi. Wa tahur ma'u al-hillu maitatuh. Yang dimaksudkan binatang apa ni? Yang dimaksudkan dengan bangkai binatang yang halal dimakan ialah setiap binatang yang hidup di laut, baik berupa ikan ataupun yang lainnya yang boleh dimakan tanpa harus disembelih terlebih dahulu. Faham ya? Dari situ. Jadi pembahagian air pula. Jadi kita kata sumber air tu ada 7. Pembahagian air pula. Jadi secara umum air dapat digolongkan menjadi 4 bahagian. Pertama, air mutlak. Air mutlak ataupun disebut juga dengan air suci dan menyucikan. Air itu suci. Dia boleh sucikan pula badan. Nanti kita akan tengok air yang suci tapi tak boleh buat bersuci. Air yang kita minum tadi, air anggur, suci tak air tu? Kalau tak suci, mana tak boleh minum lah kita. Tapi boleh tak ambil air anggur tu buat wuduk? Mazhab Syafi'i kata tak boleh. Jadi itu air yang suci tapi tak menyucikan. Air yang suci tapi menyucikan, ini air dia sifat dia apa? Yang ni lah air mutlak dia panggil. Air mutlak ni macam mana? Air mutlak tu air lah. Bila kita sebut air mutlak, apa maksud mutlak? Mutlak tu maknanya tak perlu kita tambah hujung tu. Contohnya, air ni air apa? Kita tak panggil air je kan? Kita panggil air anggur. Air kopi, kita tak panggil bagi air. Kalau kita kata, "Bang, tolong bagi saya cawan air." Orang tak bagi air kopi, betul tak? Orang akan bagi air kosong. Orang tak bagi air. Kalau kita minta sebaldi air, orang tak bagi air Sprite, sebaldi air. Itu maksudnya air mutlak. Air yang tak ada tambahan kat belakang dia. Maksud mutlak, umum. Jadi orang kita bila faham air mutlak ialah air yang suci. Jadi air suci ni apa dia? Syarat dia mesti 3. Bau, warna dan rasanya tak berubah. Bau, warna, rasa tidak berubah. Itu maksudnya air mutlak. Kita beli air mineral. Air mutlak tak? Mutlak lah. Walaupun dia air mineral, sebab dia asal daripada mineral, daripada bukit, tapi asalnya mutlak. Bau, warna dan rasa tak berubah. Habis Ustaz, kalau dia berada dalam tempat yang lama, berubah, ada daun-daun apa semua tepi-tepi tu, lumut-lumut. Dia kata kalau perubahan dia kerana asal dalam bekas tu,
Dia tak merubah, dia suci lagi. Tapi kalau perubahan tu benda lain kita tambah, maka perubahan tu tak boleh ambil wuduk. Contoh, ada tu bekas perigi lama, dan perigi tu ada tanah, jadi air tu dah jadi macam berkeladak sikit. Tu tak berkeladak, macam putih-putih coklat-coklat sikit. Okey, boleh tak ambil wuduk? Boleh, masih lagi dipanggil air mutlak walaupun dah berkeladak. Kita ambil satu bekas air, kita campur air color, water color, ketikit jadi air tu warna coklat, water color. Boleh ambil wuduk tak? Tak boleh, sebab dia bukan asal perubahan dalam, dia asal dia ditambah dari luar. Faham tak? Itulah masalah fiqh ni ya. Jadi ada seorang dia kata apa, dalil yang menunjukkan kesucian air mutlak adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang Arab Badui berdiri dan kencing dalam masjid. Nampak ni orang Badui jelah, dia tak faham. Dan ingat masjid zaman Nabi bukan masjid macam kita, kapet apa semua, mama bukan. Tanah. Tanah. Maka dalam hadis sahih Nabi kata, berdasarkan berlaku Nabi semayang malam, hujan sampai nampak bekas tanah dekat dahi Nabi, bukan lumpur kat dahi Nabi. Itu masjid. Masjid zaman macam tu pun para sahabat pergi. Kita ni kapet bagai tebal, tenggelam muka ni, pun tak nak pergi lagi juga masjid. Kita kata macam mana tu? Itu orang lelaki lah, orang perempuan main kat rumah lebih afdal. Ada seorang Arab Badui berdiri dan kencing dalam masjid. Maka orang-orang ramai pun serentak berdiri untuk memarahi, untuk halau dia. Nabi kata, biarkan dia kencing. Nabi suruh biarkan orang kencing dalam masjid. Kenapa Nabi biarkan? Sebab dia tengah kencing. Kalau dia tengah kencing, kita halau dia, berlari. Kan bersepah air kencing tu kan. Nabi nampak, jangan, biarkan Nabi dulu. Kalau dia tengah kencing, kau halau dia, bersepah lagi, susah nak bersihkan, betul tak? Macam anak kita lah, anak kita, ya dah kencing, kita marah, kenapa kau kencing, dia lagi bila susah nak bersihkan. Kencing kita kata, biar, okey stay, jangan bangun. Biar ayah ambil, nampak tak? Itu ayah yang bijak lah. Kalau ayah tak bijak, dia marah, kenapa ada lagi, habis satu rumah dah kena. Tak bijak, ayah tak bijak, teman-teman ya? Ini tinggalkan dia dan siramkanlah sebaldi air untuk membersihkan kencingnya. Dalil bahawa air bersih itu boleh digunakan untuk bersuci. Sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah. Innama bu'ithtum muyassirin. Kamu disuruh untuk mudah-mudahkan urusan, bukan mu'assirin, bukan untuk susah-susah. Itu dalam masalah fiqh ni, kena mudah-mudahkan. Maksudnya kalau benda tu dah mudah, jangan susahkan. Takbir mudah aja, Allahu Akbar, mudah tak? Jangan susahkan. Mesti susun ayat dalam kepala ketika takbir itu yang Allah saja aku betul. Tak sempat sampai. Hari ni tak sempat sampai dah. Tak sempat. Allah saja aku sembahyang fardu zuhur jamak qasar kepada asar. Itu yang jadi pening tu. Sebab dia susun ayat dalam dah jadi susah. Lepas tu syarat takbir pula mesti dibuat di antara keduanya. Ini kita tu benda-benda yang telah disusahkan. Benda tu mudah je sebenarnya. Allahu Akbar. Dah, sudah. Niat hati tu dah ada untuk solat. Bukannya dia suruh susun ayat dalam hati, suruh niat. Ini yang masuk dalam bab solat nanti, insyaAllah. Air itu juga, air asalkan suci, bersih, nampak, boleh pakai. Air mutlak. Ustaz, mana tahu bekas anda ni mazhab Melayu, mazhab mana tahu ni bahaya. Tadi mazhab tapi, ni mazhab mana tahu, mazhab lain pula. Mazhab mana tahu ni bahaya. Contohnya kita solat kat sini, ustaz kenapa tak pakai sejadah ustaz? Wajib ke solat pakai sejadah? Mana tahu ada budak pergi tandas jalan tadi. Mana tahu. Mana tahu tu yang susah tu. Tu tanya balik dia, mana awak tahu? Mazhab mana tahu ni susah. Tu yang was-was. Mazhab was-was ni bahaya. Islam ni kaedah dia jelas. Kalau tak ada najis, tak ada bau, tak ada rasa, kita kata tempat tu suci. Air maksudnya tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa, ni mana tahu dia ambil ni tak cukup 2 kolah. Mana dah bersih dah ni, ambil lah. Ambil lah, boleh tak masalah.
boleh minum, boleh makan. InsyaAllah kita akan bincang ni. Jadi kat sini air mutlak tu syarat mesti ada 3: bau, warna dan rasa dia clear. 11 minit dah. Sikit lagi. Air suci dan menyucikan, tapi makruh digunakan untuk bersuci, iaitu air yang telah dijemur di bawah terik matahari atau air yang telah menjadi hangat kerana panas matahari dan berada dalam bekas yang diperbuat daripada logam. Hal ini kerana dimakruhkan kerana air tersebut dapat menyebabkan penyakit sopak atau membuatnya bertambah parah. Sebab makruh ini hanya berlaku apabila air ini digunakan untuk bersuci pada badan. Maksudnya nak guna untuk basuh baju tak ada masalah, dan berada di arah yang beriklim panas seperti di Mekah dan sekitarnya. Masalah kedua ni iaitu dipanggil air musyammas, dipanggil air yang terkena matahari. Adakah dia makruh? Ulama letakkan syarat makruh dia. Pertama, kalau dalam bekas besi. Yang kedua, negara yang betul-betul panas, macam Mekah. Malaysia boleh tak masuk? Soalan. Malaysia panas, Malaysia boleh masuk lah. Cuma sahaja dalil berkenaan dengan masalah hadis adalah hadis yang dhaif daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi tak kasih pakai air musyammas kerana dia akan mewarisi sopak, akan menyebabkan penyakit sopak. Tetapi hadis ini dihukum dhaif, ittifaq ulama semua sepakat bahawa hadis ini dhaif, hadis tersebut. Jadi kita kata hukum air yang terkena matahari ini kekal juga macam hukum air mutlak, sebab kerana dhaifnya hadis tadi. Dan dhaifnya hadis tadi, hadis itu lemah. Ulama hadis pun kata hadis ini dhaif, lemah belaka. Jadi pendapat tersebut tak ada asasnya. Kecuali lah kalau doktor boleh confirmkan. Doktor boleh confirmkan, doktor kata memang air ini akan menyebabkan penyakit. Jadi kalau doktor boleh confirmkan, maka kita pun jauhkanlah. Kita kata hukumnya makruh juga. Sama saya kata tadi, air hujan tadi kan, air hujan asalnya sah, tapi kalau asid terlampau teruk kat tempat tersebut, macam berlaku kat Jepun kan, bila berlakunya nuklear tu meletup, jadi dia punya radiasi tu kan tersebar. Jadi hujan-hujan yang turun tu terkena radiation daripada nuklear tadi. Boleh tak pakai air tersebut? Jadi doktor telah sahkan air tersebut adalah air yang berbahaya, bahaya untuk nyawa, maka kata-kata ijtihad tak boleh pakai air tersebut. Walaupun bau, warna dan rasanya masih lagi sama. Begitu juga dengan air tadi, air matahari tadi. Kalau lah doktor boleh confirmkan memang air matahari, terkena matahari ini menyebabkan kita akan sakit kulit, maka kita kata menjauhinya lebih baik. Tapi setakat ni alhamdulillah belum lagi doktor yang tampil ke hadapan untuk mengkonfirmkan masalah tersebut. Jadi kekallah tadi hukum air tadi apa? Hukum air tadi suci macam air mutlak juga. Faham ke saya cakap panjang-panjang ni? Faham ya? Ya. Kalau air yang panas, sebab kalau pipe kat luar dia panas, kena api tadi ya. Kena PVC kan. So kalau kita duduk pun rasa panas, dia termasuk dalam air musyammas juga kan? Yalah, musyammas lah. Dalam bekas besi. Dalam bekas besi kan, air tu tersimpan dalam bekas besi. Cuma kita kata tadi lah, air musyammas pun air mutlak. Sebab kerana hadis mengatakan air musyammas itu makruh, adalah hadis yang dhaif, lemah, sangat lemah hadis tersebut. Masuk air suci tak menyucikan, tak sempat lah. Tak apa sebab saya ada urusan, ada kelas lain lepas ni pula. InsyaAllah lah kita. Jadi kita kena disiplin sikit lah. Kadang-kadang tu, kadang saya syarahkan kitab pertama tu terlebih panjang sikit. Jadi bila saya dah cukup sejam beritahu stop lah. Yang 8.30, 9.30, rehat sekejap, sempat tu insyaAllah. Tak apalah, hari ni kita kena mukadimah dulu lah, ringan-ringan lah. Jadi mana yang tak cukup nanti kita akan sambung minggu hadapan biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah SWT. Saya minta maaf banyak kalau tersilap kasar, tersilap bahasa, kasar. Apa yang saya cakap tu melawak tak kena tempat, minta maaf banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.